Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pengarah Pendidikan Perlis, Cikgu Naharuddin Osman, Tuan-Puan Timbalan Pengarah, pegawai, guru dan semua yang terlibat dalam merealisasikan program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menjemput saya untuk menyampaikan kata alu-aluan dalam majlis pelancaran program Smart Teaching Inquiry Penemuan. Saya sangat berbesar hati menerima jemputan ini kerana program ini adalah sangat bertepatan dengan usaha Pusat STEM Negara menggalakkan guru-guru menggunakan kaedah inquiry dalam pengajaran dan pembelajaran melalui program Inquiry Based Science Education atau IBSE dan Inquiry Based Mathematics Education atau IBME. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati, kenapa kita bercakap tentang inquiry sekarang? Inquiry bukanlah sesuatu yang baharu. Telah lama guru-guru didedahkan dengan inquiry penemuan. Malah semasa saya mengambil diploma pendidikan hampir 30 tahun yang lepas juga, saya telah pun belajar istilah inquiry penemuan ini. Walau bagaimanapun, seperti yang kita semua sedia maklum, kaedah ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan. Oleh itu, guru-guru perlu diberikan kemahiran secara praktikal. Kita perlu wujudkan satu gerakan yang khusus untuk membantu guru, manakala guru-guru pula perlu berusaha bersama-sama dalam kumpulan untuk mendalami dan melaksanakan kaedah inquiry penemuan ini di dalam bilik darjah. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam era revolusi industri keempat, berlaku perubahan besar terhadap landscape ekonomi dunia dengan kehadiran disruptive technology, Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, Mobile Internet, Cloud Computing dan sebagainya. Ini telah mengubah landscape pekerjaan dan menyebabkan pekerjaan yang terhasil dan kemahiran yang diperlukan adalah berbeza. Menurut World Economic Forum, dalam persidangan mereka pada tahun 2020, antara pekerjaan yang paling diperlukan dalam 5 tahun akan datang adalah saintis dan penganalisis data, pakar kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, pakar data raya, jurutera robotik dan sebagainya. Untuk melaksanakan pekerjaan ini, kemahiran yang diperlukan juga adalah berbeza. Yang utama adalah mereka perlu kemahiran berfikir secara analytical, kreatif dan inovatif. Kemahiran menyelesaikan masalah yang kompleks dan kemahiran menganalisis serta pemikiran kritis. Di Malaysia, kita ada Talent Corp. Tahun lepas Talent Corp telah menyenaraikan 58 bidang pekerjaan kritikal ataupun disebut sebagai Critical Occupation List, COL. Dan kalau tuan-puan lihat 58 bidang pekerjaan tersebut, 38 adalah dalam bidang STEM. Antaranya adalah ahli kimia, pengurus teknologi maklumat dan komunikasi, ahli matematik, jurutera dalam pelbagai bidang dan lain-lain lagi. Dan menurut Talent Corp juga, kemahiran utama yang diperlukan adalah kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran berfikir secara analitikal, kemahiran teknikal, komunikasi, pengekodan dan analisis bukan rutin. Itu sebahagian daripada kemahiran yang disenaraikan oleh Talent Corp dan kita boleh nampak bahawa kemahiran ini adalah kebanyakannya berkaitan dengan kebolehan anak murid kita untuk berfikir, ya. Jadi, selaras dengan keperluan ini, kita perlulah sediakan anak-anak murid kita dengan kemahiran yang dinyatakan tersebut. Terutamanya kemahiran berfikir secara analytical, kreatif dan inovatif. Persoalannya, tuan-tuan dan puan, adakah kita sekarang ini menyediakan anak-anak murid kita dengan kemahiran tersebut? Saya berpendapat kita kurang menyediakan anak-anak kita dengan kemahiran tersebut. Sebab apa? Sebab kita fokus kepada nak pastikan mereka dapat keputusan cemerlang dalam pekerjaan dengan latih tubi. Kalau anak kita dah masuk tingkatan 5 tu, awal tahun sampai hujung tahun memang latih tubi saja kan untuk jawab soalan pekerjaan. Tetapi bolehkah kaedah itu memberikan kemahiran yang anak-anak murid kita diperlukan? Jadi untuk itu kita kena berubah. Memang kita nak mereka mendapat keputusan cemerlang dalam pekerjaan, tetapi pada masa yang sama kita juga nak mereka boleh berfikir
secara analytical, secara kreatif dan inovatif yang mereka sangat perlukan. Dan negara kita sangat perlukan. Kita perlukan sumber tenaga kerja yang boleh berfikir untuk memastikan kita dapat terus menjana ekonomi dan menjadi negara maju. Jadi kalau tuan-puan lihat apa yang negara lain buat, boleh Google. Sebenarnya mereka juga sedang melakukan perkara yang sama, iaitu memastikan anak-anak murid di negara masing-masing mempunyai kemahiran berfikir pada aras tinggi secara analitikal dan sebagainya. Dan untuk itu mereka memberi fokus kepada pembelajaran berasaskan inquiry ataupun IBE, Inquiry Based Education. Sebab kaedah ini, melalui kaedah inquiry ini, kita boleh membentuk murid untuk berfikir. Kebolehan berfikir ni bukan sesuatu yang datang secara semula jadi, tapi boleh dibentuk. Melalui kaedah inquiry ini, kita akan latih murid untuk mencari jawapan kepada persoalan mereka. Memang anak-anak kita ni ada sifat curiosity. Mereka curious nak tahu sesuatu perkara. So kita kena develop, kita kena layan perasaan ataupun keinginan untuk tahu itu. Tetapi bukan dengan cara bagi jawapan. Sebaliknya kita kena bentuk mereka untuk mereka menyiasat, meneroka dan membuat eksperimen untuk mencari jawapan kepada persoalan-persoalan tersebut. Kalau kita hanya sekadar bagi jawapan kepada persoalan ataupun kita bagi soalan, kita bagi lagi jawapan, mereka hanya menghafal dan luahkan balik dalam perbezaan. Maka kebolehan untuk berfikir seperti yang dinyatakan oleh World Economic Forum dan juga Talent Corp itu tak dapat nak dibentuk, dan ini akan menjejaskan peluang mereka. Bila mereka dah belajar nak masuk ke alam pekerjaan, peluang untuk mereka dapat pekerjaan akan terjejas, dan kita di Malaysia juga tak dapat menghasilkan tenaga kerja yang berkebolehan untuk memastikan negara kita menjadi lebih maju. Dan melalui kaedah inquiry ini juga, anak-anak kita ni akan lebih memahami, lebih seronok dan lebih menghargai apa yang dipelajari. Dan dengan ilmu yang dipelajari itu, mereka boleh mengaplikasikan dalam kehidupan dan boleh menyelesaikan masalah dunia sebenar. Jadi tuan-tuan dan puan, marilah kita berusaha memastikan anak-anak kita mendapat kemahiran yang mereka sepatutnya dapat. Memang ini adalah tanggungjawab kita. Kita kena pastikan anak-anak kita tidak ketinggalan berbanding anak-anak di negara lain. Dan yang lebih utama adalah kita nak pastikan masa hadapan mereka terjamin. Jadi saya ucapkan tahniah atas pelibatan tuan-puan dalam program ini, dan terima kasih kepada pihak Jabatan Pendidikan Negeri Perlis di bawah kepimpinan Tuan Pengarah Cikgu Naharuddin Osman kerana melaksanakan program Smart Teaching Inquiry Peneman ini. Saya berharap agar program ini dapat dilaksanakan dengan jayanya dan dapat mencapai objektif yang diharapkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Mazira binti Muhammad bersama kawan saya Cikgu Azimi akan menerangkan berkenaan dengan pembelajaran berasaskan inquiry di dalam matematik ya. Hari ini kami akan membuat inquiry pengesahan ataupun confirmation inquiry. Okey. Jadi untuk tajuk yang akan kita bincangkan ialah tajuk 4 ya, tajuk 4 tingkatan 2, iaitu menerbitkan rumus berkaitan dengan rumus untuk hasil tambah sudut pedalaman dalam sebuah poligon ya. Okey, bahan-bahan yang kita perlu ada ialah pensel, pembaris, pemadam lah kalau ada, dan juga bentuk-bentuk poligon ya, sama ada kita print, bentuk-bentuk ini sama ada kita print ataupun cikgu boleh suruh murid-murid lukis ya. Dan juga borang ini juga cikgu boleh suruh murid-murid lukis ataupun cikgu bagi saja dalam semasa PDPR. Okey, baik. Jadi apa yang kita perlu buat dahulu ialah yang pertama kita kena tahu bahawa dalam inquiry base ni, dalam inquiry penemuan ni kita ada 5 E, iaitu yang pertama ialah engage ya. Engage itu bermakna ni benar-benar bahan-bahan ataupun kita punya persoalan. Apa persoalan murid tu nak tahu ya. Untuk tajuk hari ni murid mungkin nak tahu macam mana boleh adanya rumus itu. Okey. Yang kedua, murid-murid explore ya. Jadi mereka explore, mereka cari daripada aktiviti ini. Okey, jadi exploration ini cikgu suruh murid-murid yang pertama kita nak terbitkan rumus ini, kita ambil bentuk-bentuk segitiga. Jadi bentuk apa? Bentuk segitiga. Jadi kita tengok bilangan sisinya ada 3. Jadi kita hendak buat dari bucu ke bucu. Jadi bila segitiga tak perlu adalah, sebabnya dia tidak ada bucu ke bucu, dia tidak boleh membentuk segitiga. Biarkan dia satu segitiga. Okey. Contoh saya ambil segi ini apa ni? Hexagon. Hexagon ada 6 sisi. Bila kita bentuk segitiga, kita akan dapat 1 2 3 4 ya, segitiga. Okey, saya buat satu lagi lah. Okey, satu lagi cikgu boleh suruh, iaitu kita ambil satu segitiga, kita bentuk segitiga ya. Okey. Okey. Yang ini kita tengok, ini ialah 1 2 3 4 5 6 7 8 dan juga 9. Ini ialah nonagon ya. Jadi kita buat jadi berapa segitiga terbentuk? Jadi murid-murid ini buatlah. Okey, 4 5 6 7 segitiga. Itu jadi dia akan membentuk 7 segitiga dan murid-murid perlu mengisi dalam borang ini sehingga habis. Ini saya dah siap isi, iaitu nama poligon dia. Jadi dia namakanlah poligon itu sebab pengetahuan itu dah ada masa dia belajar di tingkatan 1 dan juga di sekolah rendah. Dan berapa bilangan sisi poligon itu? Okey. Jadi bilangan segitiga yang terhasil tadi, daripada bentuk poligon tadi dia membentuk segitiga dan terhasillah bilangan segitiga. Iaitu lepas itu kita tengok bilangan sisi tolak bilangan segitiga. Okey, jadi murid akan dapatlah. Bila dia tolak, dia akan dapat bahawa semuanya nilai dia 2. Dan kesimpulan sini dia akan dapat hasil tambah sudut pedalaman dia. Okey, jadi dia pun tolaklah 3. Sisi dia tolak 2 tadi dapat 1 kali dengan 180. Dapat dah yang tu. Jadi akhirnya dia akan buat sampai habis bilangan kotak yang kita bagi itu. Kalau cikgu rasakan murid-murid cikgu kurang prestasinya agak rendah, jangan bagi banyak sangat, nanti dia tak dapat pula. Okey, masa tak cukup. Okey, jadi cikgu bagi ikutlah kesesuaian murid. Jadi akhirnya murid akan dapat bilangan poligon dengan n sisi. Jadi n tolak 2 dia akan dapat di sini.
Ya, maka dia akan dapat n tolak 2 tu kali dengan 180 untuk membentuk satu segitiga. Jumlah sudut dalam sebuah poligon. Okey. Itu di masa exploration, ya, Setelah murid-murid buat penerangan dengan kawan-kawan dia tadi, jadi cikgu boleh elaborate lagi. Kita tanya lagi soalan, iaitu contohnya macam kita tanya, apakah hubungan antara bilangan sisi n dengan bilangan segitiga? Ataupun kita boleh tanya lagi, apakah hubungan antara bilangan segitiga dengan hasil tambah sudut pedalaman? Okey, jadi kita elaborate situlah. Okey, lepas tu sama-sama kita boleh buat kesimpulan tentang rumus sudut pedalaman sebuah poligon, iaitu n tolak 2 kali 180 darjah. Ya, dan untuk fasa evaluation ataupun penilaian boleh berlaku di mana-mana saja. Sama ada waktu tengah pelajar tu tengah buat, cikgu boleh buat pentaksiran, masa tu buat penilaian kepada murid-murid itu semasa mereka buat penerangan tadi ataupun setelah melihat hasil kerja mereka. Ya, jadi itulah kita inquiry, pembelajaran berasaskan inquiry yang mana kita ada 5E. 5E lah yang kita tekankan. Baik, jadi cikgu boleh boleh lakukan aktiviti ni dalam kelas semasa PDPR ni pun boleh, tak ada masalah, ya. Tadi cadangan saya lah, selain daripada kalau murid-murid tidak ada kertas-kertas banyak macam ni, dia orang boleh lukis di atas satu kertas yang sama ni, dia orang lukislah segitiga, lukis kecil-kecil, segitiga, segi empat, bentuk-bentuk poligon itu di dalam satu kertas sahaja. Tak ada masalah, ya. Jadi itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Okay, hello guys. Hari ini kita akan buat matematik tingkatan 2, bidang pembelajaran kita sukatan dan geometri. Tajuk poligon, standard kandungan kita sudut pedalaman dan sudut peluaran poligon. Standard pembelajaran kita membuat dan mengesahkan konjektur tentang hasil tambah sudut peluaran poligon. Okey. Kita akan menggunakan kaedah inquiry pengesahan. Okey. Tanpa membuang masa, kita teruskan. Okay, sebelum kita mula, terdapat beberapa perkara yang kita perlu tahu tentang topik poligon ni. Okay, yang pertama adalah sudut pedalaman. Okay, jadi kita ada dua objek kat sini, satu segitiga, okay, dan juga satu segi empat yang berbentuk trapezium di sini, ya. Okay, jadi sudut pedalaman, okay, adalah sudut di dalam poligon. Okay, jadi kalau segitiga, okay, untuk segitiga kita, yang ni adalah sudut pedalaman. Okay, sudut pedalaman. Okay, itu sudut pedalaman. Okay, sama juga untuk kalau bentuk trapezium. Okay, di pucu ni, sini adalah sudut pedalaman. Okay, sudut pedalaman. Okay, dan seterusnya adalah sudut peluaran. Okay, sudut peluaran ni adalah sudut yang berada di sebelah sudut pedalaman. Okay, kalau sini sudut pedalaman, dia ada di sebelah dia pada satu garis lurus. Okay, jadi kita kena buat satu garis lurus sebelum kita buat sudut peluaran. Okay, jadi kita ambil pembaris. Okay, kita extendkan dia. Jadi yang di luar ni, okay, di luar ni adalah
sudut peluaran. Macam tu lah sudut peluaran. Jadi untuk yang lain pun sama jugalah. Okey, kita extend saja dia. Extend garis tu. Okey, so yang ni adalah sudut peluaran. Okay. Extend yang ni. Yang ni pun adalah sudut peluaran. Okey. Jadi pada kita punya segi empat kita atau trapezium kita ni pun sama juga. Okey, kita extend dia. Sorry. Okey. So, jadi bahagian yang ni adalah sudut peluaran. Okey. Okey, jadi kita dah tahu sudut peluaran dan sudut pedalaman. Okey. Kemudian kita kena tahu juga, ini sepatutnya dah belajar. Okey, hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran, nilai dia adalah 180 darjah. Okey. Jadi kita kena tahu sudut pedalaman tambah sudut peluaran sama dengan 180 darjah. Okey nah. Itu adalah pengetahuan asas yang kita perlu tahu sebelum kita memulakan pembelajaran kita. Okey. Jadi dengan menggunakan kaedah inquiry pengesahan, okey, daripada pembelajaran ini pelajar akan dapat mengesahkan prinsip atau konsep hasil tambah sudut peluaran poligon, okey, berdasarkan keputusan penyelidikan yang telah ditelidik dahulu. Okay, jadi kita nak tengok sudut peluaran ni, kita nak tahu hasil tambah dia. Okey, hasil tambah sudut peluaran ni. Okey, jadi kita akan gunting. Okey, kita akan gunting sudut peluaran ni dan kita cuba cantumkan dia. Kita tengok hasil dia jadi macam mana. Okey, jadi kat sini cikgu ada kertas objek sama dengan yang ni lah. Okey, segitiga yang sama. Okey, segi empat yang sama. Jadi kita akan gunting sudut peluaran dia dan kita tengoklah apa hasil yang kita akan dapat. Okey, jom kita mula. Okey, cikgu mula dengan segitiga dahulu. Okey, cikgu akan warnakan bahagian sudut peluaran dia ni. Pelajar boleh gunalah apa saja peralatan pewarna yang pelajar ada. Okey.
dah warna sudut keluaran untuk segitiga kita. Jadi cikgu akan buat untuk segi 4 pula. Okey, bahagian ni sudut pedalaman kita. Jadi bahagian di sebelah dia adalah sudut keluaran. Jadi saya warna bahagian sudut keluaran. Okey, ini sudut dalaman. Jadi bahagian ni akan jadi sudut keluaran. Okey, untuk bucu ni, ini sudut dalaman. Jadi bahagian ni akan jadi sudut keluaran. Dan terakhir, sudut pedalaman kita. Dan ini adalah sudut keluaran. Okey. Okey, kalau tengok tu cikgu dah warna. Tujuan kita mewarna ni adalah untuk memudahkan kita mengenal pasti bahagian sudut keluaran. Okey, yang orange ni sudut keluaran untuk segitiga. Yang biru ni sudut keluaran untuk segi 4. Sekarang jom kita gunting. Okey, ni gunting cikgu. Okay, kita akan ambil, kita nak sudut keluaran ni saja. Kita nak tengok apa yang kita boleh dapat daripada sudut keluaran ni sekejap lagi. Okey, kita dapat satu. Okey, 2. Okey, 3. Alright. Cikgu letak kat situ dulu. Okey, ni segitiga kita. Sorry. Segitiga kita. Kita dah ambil dah. Setiap bucul tu kita dah ambil dah sudut dia. Okey, dia duduk kat sini.
sekarang kita nak buat untuk yang segi 4 pula. Okey. Satu. Dua. Tiga. Okey, 4. Okey, jadi ni segi 4 kita tadi. Sekarang sudut keluaran ni kita dah gunting dah. Okey, apa yang kita agak-agak kita boleh dapat dekat sini nah? Okey, cuba para pelajar fikirkan. Okey, kalau pelajar-pelajar tengok, sebenarnya kita boleh cantum sudut-sudut ni. Tengok. Nampak tak? Okey. Nampak tak kat sini? Dia membentuk satu bulatan. Okey, untuk yang segi 4. Kemudian yang segi 3 ni pun sudut peluaran dia dicantumkan juga membentuk satu bulatan. Jadi apa yang para pelajar boleh dapat rumuskan, okey, daripada eksperimen yang kita buat ni. Okey, kita tengok balik ya. Okey, kalau kita tengok ni, okay, dia kata hasil tambah sudut peluaran poligon. Okey. Jadi kalau kita tengok ni, dua poligon yang berbeza nah. Satu poligon segitiga. Okey, ni poligon segitiga sama sisi. Ini poligon segi 4. Okey. Trapezium. Poligon ni dia tak sama sisi lah. Sudut kedalaman dia ni dia tak sama. Tapi dalam dua-dua keadaan ni, okay, sudut peluaran dia membentuk satu bulatan. Dan kita tahu sudut satu bulatan ialah 360 darjah. Okay. Jadi eksperimen ni boleh diteruskan dalam bentuk trapezium yang lain. Okay. Dalam bentuk pentagon boleh, heksagon boleh, dan seterusnya. Okey. Jadi apa yang kita dapat rumuskan? Okey. Jadi kita dapat rumuskan di sini bahawa untuk sudut peluaran, okey, sudut peluaran, hasil tambah sudut peluaran
untuk poligon adalah 360 darjah. Okey, sebab nampak ni dia membentuk satu bulatan. Okey, satu bulatan lengkap, sudut dia adalah 360 darjah. Jadi hasil tambah sudut peluaran bagi poligon adalah 360 darjah. Tidak mengira sisi. 3 sisi pun dapat 360 darjah. 4 sisi pun tetap dapat 360 darjah. Okey. Jadi itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Okey, thank you kelas. Sama-sama. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua guru dan warga pendidik. Seperti mana yang kita semua tahu, tema Smart Teaching kita pada bulan ini ialah Inquiry Penemuan. Saya, Cikgu Nur Rafidah binti Zainuddin, guru cemerlang sains daripada SK Simpang 4 Perlis, akan cuba mengetengahkan pengetahuan saya tentang inquiry berpandu dalam mata pelajaran Sains Sekolah Rendah. Seperti mana yang kita sedia maklum, telah pun diterangkan sebelum ini bahawa tahap inquiry terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama, inquiry pengesahan, yang kedua, inquiry berstruktur, yang ketiga, inquiry berpandu, dan yang keempat, inquiry terbuka. Baiklah, untuk inquiry berpandu, hanya soalan yang akan diberikan kepada murid, manakala prosedur, iaitu perancangan, bagaimanakah sesuatu proses penyiasatan dijalankan, juga penyelesaiannya akan ditentukan oleh murid sendiri. Tentu kita rasa susah kan? Bagaimana agaknya murid-murid nak jalankan penyiasatan jika hanya soalan saja yang diberi? Sebenarnya ini adalah tahap di mana murid-murid kita sendiri yang mereka langkah-langkah penyiasatan dan penyelesaian. Bukan maksudnya buat sekali terus boleh dapat jawapannya. So proses pembelajaran ini akan tetap berlaku berulang-ulang kali. So murid akan tanya selepas ini pada diri sendiri, lepas ini nak buat apa? Lepas ini apa pula? Lazimnya kita sebagai seorang guru, jika kita tanyakan soalan, kita jadi malas nak tunggu jawapan daripada murid. Jadi akhirnya kita sendiri yang akan berikan jawapan tersebut. Betul tak? Jadi sebenarnya dengan adanya inquiry penemuan, lebih lagi yang jenis berpandu ini menyebabkan murid akan sentiasa ingin tahu apa lagi selepas ini. Jadi di sini satu persoalan curiosity telah terbina dalam diri murid-murid. Untuk pendekatan inquiry penemuan berpandu ini, saya akan memberikan murid-murid soalan untuk menjalankan penyiasatan. Di sini, murid-murid akan berpeluang untuk belajar dan mencuba pelbagai kaedah berbeza untuk menjalankan dan merekodkan data. So, dalam inquiry berpandu ini, saya akan cuba memastikan penyiasatan mereka akan lebih bermakna. Mari kita sama-sama menyaksikan bagaimanakah inquiry berpandu ini dapat dijalankan dalam mata pelajaran Sains Sekolah Rendah. Untuk itu, tajuk penyiasatan saya pada hari ini ialah menyiasat kejelasan bayang-bayang. Jadi di sini bahan-bahan yang diperlukan untuk menjalankan penyiasatan ini ialah lampu suluh, plastik jernih, kertas surih, juga kertas tebal yang boleh diambil daripada kotak, dan lidi satin. Dekat sini, murid-murid dapat ubah suai atau menambah objek-objek lain yang dirasakan bersesuaian.
Dengan merujuk kepada buku teks atau bahan rujukan lain, diharapkan agar murid-murid boleh mendapatkan jawapan kepada soalan-soalan berikut. Soalan yang pertama, bagaimanakah cara kita dapat menghasilkan bayang-bayang daripada objek sedia ada ini? Soalan yang kedua, objek yang manakah yang akan dapat menghasilkan bayang-bayang yang paling jelas? Soalan yang ketiga, objek yang manakah tidak dapat menghasilkan bayang-bayang? Dan yang keempat, bagaimana cara kita ingin mengenal pasti bayang-bayang yang dapat dibentuk oleh setiap objek? Untuk menjadikan sesi PDPR kita ini lebih bermakna, murid diminta untuk menghasilkan satu video atau gambar yang dikolajkan agar dapat menunjukkan proses dan hasil penyiasatan. Itu adalah contoh yang dapat diberikan untuk tahap inkuari berpandu dalam mata pelajaran Sains Sekolah Rendah. Secara kesimpulannya, untuk inkuari berpandu, murid akan menjalankan penyiasatan berdasarkan persoalan yang diberikan oleh guru, tetapi perancangan tentang proses dan penyelesaian akan ditentukan oleh murid sendiri. Sekian dulu daripada saya, Cikgu Nur Rafidah binti Zainuddin daripada SK Simpang 4 Perlis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Sharifah Nur Aziah binti Syed Ali atau Cikgu Sharifah Aziah dari Sekolah Kebangsaan Sena Perlis. Hari ini saya akan kongsikan bagaimana saya menggunakan pendekatan inkuiri berstruktur dalam PDP saya. Umumnya ramai yang sudah mengetahui pembelajaran berasaskan inkuiri. Untuk guru sains terutamanya, pendekatan inkuiri ini adalah sangat sinonim. Ilmu sains adalah luas dan kita ada banyak benda yang boleh kita terokai, dan ada banyak eksperimen ataupun aktiviti yang boleh murid jalankan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan pendekatan inkuiri berstruktur? Sebagai guru sains, saya yakin kita ni memang dah biasa jalankan pendekatan inkuiri berstruktur. Cuma mungkin ada antara kita yang kurang maklum, tidak mendapat pendedahan ataupun mungkin juga lupa dengan istilah inkuiri berstruktur. Jadi di sini, secara ringkasnya saya terangkan, inkuiri berstruktur ni ialah guru sediakan soalan, guru sediakan prosedur ataupun langkah-langkah penyiasatan. Murid jalankan penyiasatan tersebut mengikut langkah-langkah yang disediakan untuk mendapatkan jawapan kepada soalan-soalan itu. Dan seterusnya, murid akan terangkan hasil dapatan penyiasatan mereka. Dan seterusnya, membuat kesimpulan. Macam mana? Biasa kan? Itulah saya kata. Kita memang dah biasa buat pun. Cuma mungkin dari segi istilah tu kita kurang. Jadi bagaimana saya gunakan pendekatan inkuiri berstruktur ini dalam PDPR? Dalam PDPC ataupun PDP di sekolah itu, agak mudah untuk kita jalankan sebab kita boleh nampak murid jalankan eksperimen, kita boleh bimbing dan kita boleh buat pentaksiran pada ketika itu juga. Tapi untuk PDPR ni dia agak berlainan di mana murid tidak berada di hadapan kita, jadi agak mencabar untuk kita membuat pentaksiran. Tapi bagi saya lah, personally lah kan, pendekatan inkuiri ni bermaksud murid sepenuhnya memainkan peranan untuk belajar dan menguasai, menerokai konten pembelajaran. Untuk perkongsian hari ini, saya telah memilih satu topik sains tahun 5 iaitu haba, standard pembelajaran 6.1.5 iaitu membuat kesimpulan tentang kesan ke atas bahan apabila menerima haba dan kehilangan haba dengan menjalankan aktiviti.
Dan untuk pentaksiran pula, saya fokuskan pentaksiran TP4 di mana murid boleh menjelaskan melalui contoh tentang pengembangan dan pengecutan bahan dari segi penerimaan haba dan kehilangan haba. Biasanya saya gunakan portal Delima ataupun Google Classroom untuk memuat naik arahan tugasan dan juga simpanan evidence. Jadi untuk fasa engage ini saya sediakan 2 video. Yang pertama adalah video lagu sains dan yang kedua adalah video activity fun science. So saya kongsikan link dalam tugasan beserta dengan arahan itu, okey, untuk murid tonton. Fasa engage ni bertujuan untuk menarik minat murid dan mencetuskan rasa ingin tahu tentang topik yang akan dibincangkan selepas ini. Jadi ini contoh video lagu sains. Karena dapat haba, sejuknya tuh di sini karena hilang haba. Panasnya tuh di sini karena dapat haba, sejuknya tuh di sini karena hilang haba. Dan ini pula adalah video activity fun science, okey, yang mana memang menarik. Okey, jadi bila murid tonton, dia akan rasa teruja, okey, dan dapat mencetuskan rasa ingin tahu dan ingin belajar tentang topik yang akan dibincangkan selepas ini. Wow, look what happens to those balloons. That's so cool. Whoa, look at that. This is so awesome. Woo! One of them popped. Selain itu, dalam arahan tugasan juga saya turut lampirkan prosedur penyiasatan ataupun langkah-langkah eksperimen yang perlu dijalankan oleh murid. Biasanya saya memang ambil eksperimen dalam buku teks. Okay, kita tak payah susah-susah untuk mencari eksperimen yang di luar kerana dalam buku teks ni dia memang dah ada semuanya. Dan yang paling penting adalah menepati kehendak di SKP. Arahan tugasan juga mestilah lengkap dan jelas supaya apabila murid menghasilkan video penerangan nanti, ianya menjawab soalan-soalan kita serta kita dapat gunakannya untuk pentaksiran. Untuk fasa explore di mana murid meneroka, okey, kalau sebelum ini mereka menjalankan penyiasatan secara berkumpulan di sekolah, tapi sekarang ni mereka perlu menjalankan penyiasatan tersebut secara individu di rumah. Dan di sini, okey, mereka meneroka dan menguasai pembelajaran tu melalui pengalaman mereka sendiri sepanjang menjalankan penyiasatan tersebut. Selepas murid dijalankan penyiasatan, dihasilkan video persembahan, okey, dia akan submit di dalam Google Classroom. Jadi kita boleh nampak dekat sini siapa yang dah submit, siapa yang belum submit. Okey, kita tengok contoh, okey, video persembahan murid.
apabila murid menghasilkan video untuk menerangkan hasil penyiasatan, okey, itu adalah fasa explain, iaitu fasa penerangan. Selepas murid menjalankan penyiasatan dan menerangkan hasil penyiasatan, kita tiba ke fasa yang seterusnya, iaitu elaborate. Untuk fasa elaborate ini saya jalankan online class melalui Google Meet. Cikgu-cikgu bebas gunakan apa saja platform yang sesuai dengan cikgu dan murid-murid. Dan dalam online class ini tujuannya yang pertama adalah untuk membincangkan hasil penyiasatan yang sepatutnya. Kedua, mengukuhkan pengetahuan dan penguasaan serta kefahaman murid. Yang ketiga, memperbetulkan silap faham ataupun silap konsep murid semasa menjalankan penyiasatan tersebut jika ada. Dan seterusnya, kita akan teruskan ke TP ataupun pentaksiran yang seterusnya, yang selanjutnya, di mana saya akan menyediakan lagi satu situasi ataupun tugasan yang berkaitan dengan kehidupan sebenar untuk murid selesaikan. Jadi di sini kita berikan kebebasan untuk murid hasilkan mengikut kreativiti masing-masing. Tak kisahlah nak gunakan video ke, ataupun rekod suara, ataupun slide PowerPoint, ataupun dalam bentuk penulisan yang lain. So, untuk fasa yang terakhir, iaitu fasa evaluate, di mana kita perlu membuat pentaksiran. Jadi, bagaimana saya membuat pentaksiran semasa PDPR? Jadi, di sinilah sebenarnya penting bahan atau hasil tugasan yang dimuat naik ataupun yang diserahkan oleh murid dalam bentuk video, dalam bentuk voice recording, slide PowerPoint, snap gambar, penulisan, macam-macam lagi. Serta kita boleh guna juga quiz, pelbagai jenis platform quiz yang ada yang boleh kita rekodkan pencapaian murid secara automatik. Dekat sini saya sebut beberapa kita ada Quizizz, kita ada Kahoot. Kahoot tu secara online kan? Kita ada Google Form, kita ada Word Wall, kita ada MyMenti, macam-macam lagi yang kita boleh gunakan. Dia secara automatik bila murid jawab soalan-soalan kita tu, automatik dia akan rekodkan berapa soalan yang dapat murid jawab dengan betul. So sekaligus itu membantu kita untuk membuat pentaksiran. Link quiz kita boleh kongsi dekat Google Classroom ataupun WhatsApp kelas. Murid boleh jawab pada bila-bila masa, ataupun kita juga boleh jalankan quiz itu secara live semasa online kelas. Kita maklum ada juga eksperimen-eksperimen yang tak dapat dijalankan oleh murid sendiri di rumah atas kekangan bahan ataupun alatan. Jadi yang tu tak ada masalah sebenarnya, sebab topik sains ni dia tiada bersangkutan, dia tidak bersangkutan antara satu topik dengan topik yang lain. Jadi kita boleh hold ataupun kita skip dahulu topik tersebut, ataupun eksperimen tersebut. Kita ajar teori dahulu, mana-mana yang boleh kita buat di rumah, kita buat di rumah. Kita boleh ubah suai eksperimen menggunakan bahan-bahan yang boleh didapati di rumah, untuk kita jalankan penyiasatan. So PDPR kita yang latest ni adalah 25 hari kan. Jadi kita ajar dulu mana-mana topik yang kita boleh ajar, mana-mana eksperimen yang kita boleh buat bersama murid, kita buat dulu. Saya bagi contoh eksperimen, contohnya lah untuk topik haba ni kan, dia ada satu topik yang memerlukan bahan seperti bola besi dan juga gelong besi. Jadi memang murid payah nak dapat benda tu. Jadi kita boleh ubah suai eksperimen tersebut dengan menggunakan gelas kaca. Gelas kaca yang bertindih ataupun bertindai. Macam mana nak pisahkan dua gelas kaca tersebut. So gelas kaca semua ada kat rumah. Jadi murid boleh buat.
okey, untuk menggantikan penggunaan bola besi dan juga gelung besi. Okey, sekian saja perkongsian saya tentang inquiry berstruktur. Saya ucapkan selamat menghadapi dan melaksanakan PDPR yang berkesan. PDPR 25 hari mencintaimu. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.